Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabil karimi wa alihi wa ashabihi kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Radina billahi rabba. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami redha Engkau sebagai Tuhan kami. Wabil islami dina, dan kami juga redha Islam itu sebagai agama kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami redha bahawa Nabi Muhammad itu adalah nabi kami. Amma ba'd. Alhamdulillah yang dihormati pengerusi masjid beserta ahli tuan kuasa yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Milan, Tuan-tuan haji, tuan-tuan, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kita nikmat Islam, diberikan kita nikmat kesihatan yang baik, dan juga dibukakan pintu hati kita untuk kita sama-sama dapat hadir ke rumah Allah ini sebagai menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, iaitu sebagai khalifah yang Allah menciptakan kepada kita, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya, untuk menyembahnya. Jadi alhamdulillah kita dah pun menunaikan tanggungjawab kita dengan solat fardu maghrib berjemaah. Kemudian kita duduk pula di salah satu taman daripada taman-taman syurga, Raudatun min Riyadil Jannah, majlis ilmu. Kemudian sebentar nanti kita akan menunaikan lagi satu kewajipan kita, iaitu solat fardu isyak berjemaah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita malam ini dipilih oleh Allah untuk hadir menjadi tetamu di rumahnya. Ada ramai lagi tuan-tuan orang yang macam kita ni, orang yang sebaya dengan kita, tapi sekarang tak ada di sini. Mereka berada di mana-mana, sama ada di tengah ada dalam kereta, ataupun mungkin ada lagi yang duduk dekat warung masih lagi meneguk air teh. Tapi kita dipilih oleh Allah pada malam ini. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran. Mudah-mudahan tuan-tuan kita akan terus istiqamah. Jangan malam ni je, sebab malam ni ada kuliah aja datang masjid, esok dah tak nampak, beberapa hari tak nampak, nanti kuliah nanti ada kuliah baru datang lagi semula. Jangan yang macam tu. Jadi kita ni istiqamah datang masjid ni bukan sebab ada kuliah sahaja, tetapi kita niatkan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita sambung semula pengajian kitab kita Mustikah Hadis. Pada bulan yang lalu kita telah membaca tentang sebenar-benar perkataan dan sebaik-baik jalan pimpinan. Saya telah huraikan sedikit tentang hadis dan juga huraiannya. Dan pada malam ini kita masuk pada huraian yang kedua, iaitu
masa baginda Nabi SAW diutus dan saat berlakunya kiamat. Ada dalam hadis yang kita baca, iaitu Rasulullah bersabda, bu'istu ana was-sa'atu kahataini. Nabi SAW bersabda lagi, bu'istu, ketahuilah, selain dari itu masa aku diutuskan dan masa berlakunya kiamat seperti dua jari ini. Saya dah teruraikan kepada tuan-tuan, saya dah tunjukkan tentang bagaimana Rasulullah memberitahu kepada kita bahawa saat Nabi diutuskan dan berlakunya hari kiamat seperti dua jari yang Nabi keluarkan, iaitu jari telunjuk dan jari tengah, as-sababah wal wusta. Jadi malam ini kita huraikan masa baginda diutus dan saat berlakunya kiamat. Meskipun masa berlakunya hari kiamat tidak ada sesiapa yang mengetahuinya dengan tepat melainkan Allah. Kerana hari kiamat, tentang syurga neraka, tentang dosa pahala, itu semua perkara-perkara yang ghaib ataupun perkara-perkara sam'iyat yang kita dengar dan kita perlu percaya bahawa setiap benda ni akan berlaku, termasuklah hari kiamat. Dan tak ada seorang pun di antara kita yang tahu bila masa berlaku hari kiamat. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, macam-macam. Mungkinkah kiamat berlaku pada 25 Disember? Mungkinkah kiamat akan berlaku tahun 2021? Itu semua adalah andaian. Dan kita tak boleh percaya. Lepas tu kita tengok dalam YouTube, orang tu kata 25 Disember berlaku kiamat. Kita pun sebarkan. Aku tengok dalam YouTube 25 Disember kiamat tau. Kalaulah benar berlakunya kiamat, kita dah tak ada masa lagi dah untuk kita pergi jumpa dengan orang, berbual-bual lagi tak ada. Sebab apabila kita ni nak menuju kepada hari kiamat ni, sepatutnya kita memperbanyakkan amalan kita untuk menghadapi hari kiamat. Jadi cuma yang dekat YouTube, dekat surat khabar dan sebagainya, kalau ada dekat majalah-majalah lain, dekat internet dan sebagainya, itu cuma andaian-andaian. Dan kerana dalam kitab mengatakan bahawa tidak ada sesiapa pun yang mengetahuinya melainkan Allah. Tetapi Rasulullah SAW telah menerangkan secara umum bahawa masa berlakunya kiamat itu telah hampir. Cuma Rasulullah ada memberikan kita bayangan kiamat itu semakin hampir. Baginda membuat perbandingan tentang kehampirannya itu seperti hampirnya jari telunjuk dengan jari tengah. Kerana antara dua jari itu tidak ada diselangi oleh jari yang lain, maka begitulah masa baginda diutus dengan masa berlakunya kiamat. Tidak ada rasul yang membawa wahyu yang lain yang menyelanginya, atau bezanya masa berlaku kiamat dengan masa Rasulullah SAW diutus adalah seperti beza panjangnya jari tengah dari jari telunjuk. Maksud tuan-tuan, apabila Nabi keluarkan dua jari, jari ini berada bersebelahan. Apabila jari ini berada bersebelahan, bermaksud tak ada diselangi oleh benda yang lain, rapatnya. Dan juga Nabi SAW diutuskan, Nabi itu adalah Nabi yang terakhir. Maka tak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad, sehinggalah berlakunya hari kiamat. Kita baru lepas sambut Maulidur Rasul, tuan-tuan kan? Alhamdulillah, saya tengok dalam YouTube tu, masjid ni pun ada buat juga. Alhamdulillah. Tapi itulah, cuma bezanya taklah macam sebelum-sebelum ni kan. Walau bagaimanapun, kita tetap juga bersyukur kerana kita masih lagi diberikan kebenaran untuk mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul.
Tak dapat lama, dapat sekejap pun jadi, daripada tak ada langsung. Tapi saya tengok dalam YouTube tu kan, masing-masing pakai penutup muka. Alhamdulillah, SOP perlu dijaga. Saya tak pakai. Kalau saya pakai kan cakap tak dengar pula. Tapi saya bawa sebagai langkah berjaga-jaga, kerana harganya bukan RM1 tetapi RM1000. Tuan-tuan, apabila berlakunya kiamat, kita cerita tentang hari kiamat ini, maka sudah pasti ada tanda-tanda berlakunya kiamat. Kiamat tak akan datang, Allah tak akan utuskan, ataupun Allah tak akan jadikan kiamat itu secara terus. Tetapi Allah memberikan tanda-tanda. Supaya apa? Supaya kita ini bersiap sedia. Dan Allah nak tengok sama ada kita ni peka ataupun tidak. Kita ni ambil tahu tak tentang hari akhirat. Di antara tanda-tandanya tuan-tuan, ada tanda-tanda kecil dan juga tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda kecil yang berlakunya kiamat ini, jika kita rujuk dalam kitab dan sebagainya, tanda-tanda kecil ni sebenarnya dah banyak berlaku. Cumanya kita ni tak perasan. Di antara tanda-tanda kecil yang dapat saya sampaikan pada malam ini adalah yang pertama, tanda kecil hari kiamat, iaitu penaklukan Baitul Muqaddis, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu terletaknya ataupun adanya Baitul Maqdis itu Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, dan juga penaklukan Baitul Maqdis itu oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Kan kita tengok dalam berita dan sebagainya, masyarakat ataupun saudara kita di Palestin itu diperlakukan dengan zalim, diserang dan sebagainya. Dari Auf bin Malik radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aku menghitung 6 perkara menjelang hari kiamat." Baginda menyebutkan salah satu di antaranya ialah penaklukan Baitul Muqaddis. Terdapat dalam Sahih maaf tuan-tuan, tak apa, iklan. Tengok TV pun ada iklan. Ini kan pula ceramah, takkan tak boleh ada iklan. Iaitu penaklukan Baitul Muqaddis ataupun Baitul Maqdis, yang sebagaimana kita tengok saudara kita di Palestin itu diperlakukan dengan zalim oleh puak-puak Yahudi Israel. Ini adalah merupakan salah satu tanda kecil berlakunya hari kiamat. Kemudian yang kedua, zina berleluasa. Zina ni tuan-tuan, kalau kita tengok sekarang ni, kadang-kadang kita pun rasa takut. Kerana kita ada anak, tak kira lah anak kita lelaki, lebih-lebih lagi anak kita perempuan. Zina ni tuan-tuan boleh berlaku bila-bila masa. Walau bagaimana kita jaga sekalipun anak kita, kadang-kadang ada juga yang terlepas melakukan zina. Boleh. Dalam kitab Sahih Muslim, dan tinggalkanlah manusia-manusia yang buruk yang seenaknya melakukan persetubuhan seperti khimar, yakni keldai, maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang. Kadang-kadang kita tengok anak-anak muda kita tuan-tuan, kadang-kadang sedih bila berduaan
lelaki perempuan tanpa batasan. Kadang-kadang kita rasa, ya Allah, adakah kalau kita nampak, kita buat tak tahu je? Katakanlah depan mata kita, mereka katakanlah berpeluk-pelukan dan sebagainya. Kita ni sebagai orang Islam, adakah kita perlu menegur ataupun kita perlu membiarkan? Kebanyakan kita buat apa? Biarkan. Bukan anak aku kok, anak orang lain. Biarkan. Cuba bayangkan kalau itu anak kita. Jadi kita sebagai seorang Islam yang ada sedikit asas ilmu agama, kita tegurlah. Kalau tuan-tuan tengok YouTube, saya ada tengok YouTube malam tadi, saya tak tahulah, tak tahu sama ada siapa yang betul dan juga siapa yang salah. Saya tak tahu. Tapi saya sekadar tengok. Ada seorang perempuan memakai tudung makan KFC dengan seorang lelaki Bangladesh. Ini saya tengoklah dalam YouTube tu. Dan saya tak tahu kenapa, apa yang berlaku ketika tu, sampaikan ada seorang India, dia marah pada perempuan tu. Dia kata, you kalau mau buat tak senonoh, jangan buat kat sini. Video tu tak sepenuhnya. Video tu dalam YouTube tu, India tu tengah marah. Dia kata, you kalau nak buat benda yang tak senonoh, jangan buat dekat sini. You malulah, you orang Islam. Orang India tu tuan-tuan, bukan orang Islam yang tegur, orang India. Kenapa dia boleh tegur? Kalau orang kita, orang Melayu, buat sesuatu benda yang tak elok, kenapa orang bangsa lain, orang agama lain boleh tegur? Sedangkan kita nampak sesuatu maksiat depan mata kita, kita tak ada kekuatan untuk menegur. Sebab itulah tuan-tuan, kadang-kadang kita patut malu dengan orang yang agama lain. Kita ni dilahirkan dah memang Islam. Sebab apa kita lahir ni Islam tuan-tuan? Sebab atuk mak bapak kita Islam, atuk nenek kita Islam, moyang kita Islam, apa atas lagi tu semua Islam. Jadi kita dilahirkan sebagai seorang Islam. Nama sedap tuan-tuan, diberi nama Muhammad, Ahmad, yang terpuji. Kalau boleh, kalau kita ni depan nama ada Muhammad tu lagi bagus kan. Kita ambil nama sempena nama Nabi kita kan, Muhammad. Muhammad apa? Muhammad Soleh. Nama saya lah. Muhammad tu yang terpuji. Maksudnya kebaikan yang terpuji. Memang baiklah kan. Dan namanya pun baik. Mudah-mudahan jadi orang baik. Jangan nama Muhammad panggil Mamat. Orang kita ke kampung ni kan, kadang-kadang tu kampung lah, orang bandar pun sama juga. Nama tu dah elok-elok, Muhammad ataupun Ahmad, dipendekkan pula nama panggilan, jadinya Muhammad jadi Mamat. Bila orang luar pergi kampung, cari ada tak nama sini Muhammad? Muhammad apa ya? Tak ada lah. Ada tak kat kampung ni nama Mamat? Orang kenal, tu sana rumah dia. Orang lebih kenal nama panggilan dengan berbanding nama yang sebenarnya. Padahal tak tahu nama orang panggil dia Mamat. Mamat tu apa dia makna? Muhammad yang terpuji, Mamat mati. Panggil Mamat, mati. Tak lama matilah orang tu. Ada juga namanya Mat Ladin. Nama popular, agaknya tak tahulah namanya Jamaluddin ke apa ke, kita tak tahu. Nama popular, nama kat kampung Mat Ladin. Dengar nama macam Arab ni, Mat Ladin. Kalau kita terjemahkan maknanya satu persatu, Mat tu mati, La tu tak ada, Din tu agama, mati tak ada agama.
Mak Ladin, mati tak ada agama. Kita kena hati-hati tuan-tuan. Nak panggil orang, nak gelarkan orang boleh, tapi biarlah tahu kan. Kemudian seterusnya, bermaharaja rela alat muzik. Program-program hiburan kita banyak tuan-tuan. Dah habis. Apa tu yang lepas tu habis? Yang rancangan anak muda tu dekat TV hari Ahad tu, Beat Stage. Tahu, tengoklah tu. Beat Stage hari Ahad dah habis. Tak ada pun kata orang tu selang minggu, tak ada. Terus sambung sekarang ni, veteran-veteran nyanyi Gegar Baganza. Tak lepas habis Gegar Baganza ni, ada lagi dan takkan habis. Itu namanya bermaharaja lela alat-alat muzik, hiburan-hiburan ini bagi melalaikan kita. Tengok boleh tuan-tuan, saya pun tengok juga kan. Tapi taklah kata orang tu, kalau tak dapat tengok tu rasa macam ruginya aku ni tak dapat tengok, seminggu ni tak dapat tengok lah, ada kerja. Rasa macam menyesal sangat. Tak adalah sampai macam tu sekali. Kita tengok tu sekadar hiburan kita je lah. Kemudian di antara tanda-tanda kecil kiamat lagi ialah menghias masjid dan membanggakannya. Masjid cantik tuan-tuan, ikon. Kita hias ni sebenarnya untuk keselesaan kita beribadah kepada Allah. Tetapi jangan kita bangga. Dah hias, sembahyang fardu kosong. Adalah beberapa orang yang datang. Kerana Nabi pernah sabda, di antara tanda-tanda telah dekatnya kiamat ialah manusia bermegah-megahan dalam mendirikan masjid. Semakin mahal masjid itu dibuat, dibina, 1 juta, 2 juta, dia rasa masjid tu cantik, tersergap indah, tapi pengisiannya tak ada. Kuliah sebulan sekali, itu pun nasib baik ada. Jadi itu juga merupakan salah satu tanda-tanda kecil hari kiamat. Kemudian ramai di antara orang-orang soleh meninggal dunia. Orang-orang soleh, alim-alim ulama yang mana Allah telah angkat, Allah telah ambil mereka terlebih dahulu. Bila orang-orang alim ini Allah matikan, Allah tarik dulu nyawanya, maka kita ini akan berkurangan orang-orang yang boleh menyampaikan ilmu. Jadi Allah itu juga merupakan salah satu tanda kecil dengan matinya orang-orang soleh dan juga orang-orang yang alim ulama. Kemudian ini yang best ni, banyak wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Banyak berlaku tuan-tuan. Kadang-kadang kita sampai malu, nak tutup mata tak nampak jalan. Jadi tengoklah juga. Dah tengok tu tutuplah mata juga, tapi tak boleh, dia dulu lubang dia nampak juga. Ustaz kata tengok sekali tertengok. Kalau dah toleh tempat lain tengok lagi tak boleh lah, dosa kan. Jadi Ustaz kata tengok sekali ni macam tertengok, tengok je lah lama-lama. Sampai orang tu hilang, dia tengok je. Inilah hakikatnya tuan-tuan, berpakaian tetapi macam tak pakai apa-apa, dengan seluar ketatnya, baju ketatnya. Kadang-kadang baju yang dipakai tu budak sekolah rendah punya darjah 6 dia pakai lagi. Jadi apa kalau dah baju budak kecil tu dipakai, dah nampak semualah tuan-tuan kan. Jadi sebab itulah merupakan salah satu tanda-tanda kecil hari kiamat. Kerana ada hadisnya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di antara tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat ialah akan muncul pakaian wanita, dan apabila mereka memakainya keadaannya seperti telanjang. Pakai tudung
tudungnya kok singkat, bajunya ketat. Baik tak payah pakai. Kenapa pakai tudung ni? Ustaz, kita kan orang Islam, kena pakai tudung, tutup aurat. Alhamdulillah. Tapi kok yang lain-lain macam tak tutup. Merupakan salah satu juga tanda kecil hari kiamat. Banyak lagi tuan-tuan ya. Ada di antaranya bulan sabit kelihatan besar, kemudian banyak saksi palsu, kemudian negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Kemudian akan ada lagi orang-orang yang mendirikan hubungan dengan orang yang tidak dikenali dan memutuskan hubungan dengan orang yang rapat dan disayangi. Kemudian orang yang melakukan homoseksual, akan hilangnya sifat amanah dan sebagainya. Banyak tuan-tuan. Tanda-tanda kecil hari kiamat. Kemudian di antara tanda kecil juga, maka kita tak akan lupakan bahawa kiamat ini semakin hampir apabila berlakunya tanda-tanda besar. Ada 10 tanda besar hari kiamat. 10 tanda-tanda besar hari kiamat. Kerana ada hadis daripada Huzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu an berkata, datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami pada waktu itu sedang berbincang-bincang. Ada sekumpulan sahabat ni, dia duduk, kemudian Rasulullah datang dan Rasulullah tanya, wahai sahabat, apa yang kau tengah buat? Maka para sahabat mengatakan bahawa kami sedang berbincang. Maka Rasulullah bersabda, apa yang kamu bincangkan? Maka jawab para sahabat, kami sedang berbincang tentang hari kiamat. Para sahabat ni tuan-tuan, apabila dia berbincang, dia berbual-bual tu, berbual-bual tentang agama, tentang hari kiamat. Kita kalau berbual dengan kawan, jarang sekali rasanya berbual tentang agama. Kita akan berbual tentang dunia. Sawit 1 tan berapa hari ni? Contoh. Kalau perempuan pula, dia adalah topiknya tu. Kan? Kalau lelaki ni kalau berbual, adalah topik dia. Tapi para sahabat berbual tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya 10 tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah bersabda, iaitu di antara 10 tanda hari kiamat, asap, dajjal, binatang, terbit matahari dari tempat tenggelamnya, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'jud dan Ma'jud, 3 kali gempa bumi, sekali di timur, sekali di barat, dan yang ketiga di semenanjung Arab. Yang akhir sekali adalah api yang keluar dari arah negeri Yaman yang akan menghalau manusia kepada padang mahsyar. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah dah memberikan bayangan kepada kita 10 tanda-tanda besar hari kiamat. Ada asap, ada dajjal, binatang apa ni tuan-tuan? Ada binatangnya. 10 tanda-tanda kiamat yang disebut oleh Rasulullah. Yang pertama, iaitu dukhan, asap yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit seperti selsema di kalangan orang-orang yang beriman dan akan mematikan semua orang kafir. Asapnya akan dikeluarkan, kemudian akan mengakibatkan penyakit kepada orang-orang yang beriman ni selsema. Manakala orang-orang yang kafir, apabila dia terhidu je asap tu, maka mati. Tapi di antara 10 tanda besar hari kiamat ini, tanda yang pertama iaitu matahari akan terbit daripada barat, tuan-tuan. Saya ada baca, sebelum Allah terbitkan matahari daripada arah barat, ketika itu dunia kita ni
Ada yang mengatakan macam apa macam ular tu, dia menjala melata dekat tanah tu. Dia macam tu, dia melata. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam di permukaan bumi, beliau akan mendukung pemerintahan Imam Mahdi yang berdaulat pada masa itu, dan beliau akan mematahkan segala salib yang dibuat oleh orang-orang Kristian, dan beliau juga akan membunuh Dajjal. Tugas membunuh Dajjal ini ialah tugas Nabi Isa. Jangan kita sibuk-sibuk keluar Dajjal, aku nak pergi bunuh Dajjal, aku jumpa Dajjal ni nanti aku tikam dia. Takkan mati pun. Tugas membunuh Dajjal ini ialah tugas Nabi Isa alaihissalam. Kemudian keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerosakan di permukaan bumi, iaitu apabila mereka berjaya menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Zulkarnain bersama dengan pembantu-pembantunya pada zaman dahulu. Ya'juj dan Ma'juj ni sekarang tengah dikurung. Sampai masanya berlakunya kiamat nanti, kurungannya itu akan hancur dan Ya'juj dan Ma'juj ini akan keluar. Dan mereka ni akan membuat kerosakan di muka bumi. Ini tugas Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian gempa bumi di timur, gempa bumi di barat, gempa bumi di semenanjung Arab. Ni dia gempa bumi ni tuan-tuan, tempat kita alhamdulillah, tempat kita belum ada. Kita pun ada pun semua sikit-sikit lah gempa buminya. Itu pun betul-betul bukan berlaku kat tempat kita, berlaku kat tempat lain, kita rasa je gegaran dia. Tapi di tempat-tempat lain, di negara-negara lain yang berlaku memang kat tempat mereka. Contohnya macam di Indonesia, banyak kali berlaku gempa bumi, kan? Ada dalam YouTube tu kita tengok, tengah solat ni tuan-tuan, berjemaah, berlaku gempa bumi, makmum lari, tinggal imam seorang. Sedangkan semayang tu dah masuk waktu sedangkan solat berjemaah itu kita ikut imam. Imam tak lari, kenapa makmum lari? Baik, kita berhenti sekejap lah untuk azan. InsyaAllah nanti kita sambung ya tuan-tuan. Baik tuan-tuan, boleh sambung lagi sikit Boleh sambung? Tak boleh kita berhenti. Tapi jumpa sebulan sekali, kita lewat sikit tak kisahlah, kan? Kalau tak boleh sambung tak apa. Kita sambung sikit lah. Sambung sikit lagi. Iaitu tuan-tuan, apabila tanda-tanda ini, 10 tanda-tanda besar kiamat ini berlaku, maka ketika itu kita berada di ambang hari kiamat. Apabila malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka bumi kita ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semua makhluk yang hidup akan dimatikan. Cuma ada kadang-kadang tuan-tuan, orang pernah tanya, Ustaz, kalaulah tiupan sangkakala yang pertama itu ditiupkan, kesemua makhluk Allah ini akan hancur binasa. Jadi malaikat Israfil ni yang meniup sangkakala ni mati tak? Mati. Bila malaikat Israfil ni meniupkan sangkakala yang pertama, maka semuanya akan hancur kecuali akan tinggal 2 ni saja tuan-tuan, iaitu malaikat Israel dan juga Israfil. Malaikat Israel dan Israfil ni akan tinggal. Dia tak hancur bersama-sama dengan kita ni, dengan makhluk-makhluk yang lain ni. 2 ni malaikat yang akan tinggal. Maka ketika itu Allah memerintahkan malaikat Israel, wahai Israel, cabut nyawa Israfil. Memang tugas malaikat Israel mencabut nyawa. Jadi Allah perintahkan malaikat Israel cabut nyawa malaikat Israfil. Maka Israel pun cabut, tinggal Israel seorang. Macam mana Ustaz Israel mati? Allah cabut nyawa dia. Macam mana malaikat Israel mati? Bunuh diri? Tak. Maka dengan kekuasaan yang miliknya Allah, maka Allah cuma perlu kata apa? Wahai Israel, matilah engkau. Maka matilah dia.
Tak perlu siapa-siapa. Tuan-tuan, Allah tak perlukan sesiapa untuk mencabut nyawa dia. Mencabut nyawa malaikat Israel tak perlu siapa-siapa pun. Allah kata, wahai malaikat Israel, matilah engkau, maka matilah. Sama juga kalau kita baca surah Yasin. Kan? Ada ayat kun fayakun. Allah kata jadi, maka jadilah. Allah kata dengan malaikat Israel, matilah dia. Itu pun ada sampai orang terfikir macam tu, tuan-tuan Saya ni kalau tak ada kuliah ni pun, saya tak tahu pun orang boleh fikir sampai macam tu. Kadang-kadang benda yang dalam kitab ni aku belajar tak ada pula orang tanya macam ni. Dalam kitab tak ada pun terangan tentang macam tu. Tapi bila ada orang tanya, kita cari jawapan dia, maka kita tahu. Bagus juga tuan-tuan, tanya. Tapi kalau malu nak tanya, tak apalah, nanti masa makan kita boleh tanya kan. Tuan-tuan, bila nanti kiamat dah berlaku dan sebagainya, semua makhluk dah dihancurkan, maka kita ni akan dibangkitkan semula. Malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala yang kedua. Ustaz, malaikat Israfil tadi kan dah mati. Macam mana pula dia nak tiup yang kedua? Allah bangunkan, bangkitkan dia semula mula sekali. Allah jadikan semula malaikat Israfil, hidupkan semula malaikat Israfil. Maka malaikat Israfil ditugaskan tiup sangkakala yang kedua. Maka kita semua makhluk akan dibangunkan oleh Allah dan kita akan dikumpulkan di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar itu, tuan-tuan, kita dibangunkan, dibangkitkan semula tanpa berpakaian dan walaupun sehelai benang pun tak ada. Bila saya cerita dengan murid saya, Ustaz tak malu ke Ustaz? Kita ni dekat padang mahsyar tak pakai apa-apa, tak malu ke Ustaz? Pada masa itu bukan lagi tujuan kita ni nak tengok orang punya, tak ada. Pada ketika itu di padang mahsyar ini kita dibangkitkan semula dan kita akan berasa cemas dan takut, dan kita ini tak tahu apa yang kita nak buat sebenarnya di padang mahsyar. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi, ada satu hadis menjelaskan tentang apa yang berlaku di padang mahsyar. Ini saya cerita sekali lalu lah tuan-tuan. Kalau kita baca hari ini panjang. Apabila manusia ini dibangkitkan semula dan dihimpunkan di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Pada hari itu Allah melihat dan mendengar semua yang mereka lakukan dan katakan. Matahari pula sangat dekat dengan mereka. Digambarkan bahawa matahari itu sejengkal daripada kepala. Matahari jauh. Kok panas hari ni. Tak tahan. Itu matahari jauh. Kalau matahari atas kepala kita, ni di padang mahsyar, tuan-tuan. Kemudian ketika itu kita tak tahu apa kita nak buat kat padang mahsyar. Tuan-tuan tahu nak buat apa? Kita tak tahu di padang mahsyar nak buat apa. Kenapa Allah bangkitkan kita semua tu? Nak pergi mana ni? Maka ketika itu dalam hadis ini menerangkan bahawa sebahagian manusia berkata pada sebahagian yang lain, apa kata kita pergi jumpa dengan Nabi Adam? Jom kita ramai-ramai pergi jumpa dengan Nabi Adam. Untuk apa jumpa Nabi Adam? Untuk minta tolong dengan Nabi Adam supaya Nabi Adam ini pergi bertemu dengan Allah, minta Allah ini cepatkan hari pembalasan. Kita dekat padang mahsyar ni, kita nak tunggu hari pembalasan. Tapi bila hari pembalasan itu yang kita tak tahu. Jadi kita minta tolong dengan Nabi Adam, wahai Nabi Adam, pergilah jumpa dengan Allah, mintalah Allah cepatkan hari pembalasan. Kami dah tak tahan ni. Maka ketika itu Nabi Adam berkata, sesungguhnya aku tidak berani untuk bertemu dengan Allah kerana pada hari ini Allah ini ghadab, marah. Aku tak pernah lihat Allah murka seperti mana pada hari ini. Maksudnya Nabi Adam tak berani nak pergi bertemu dengan Allah kerana Nabi Adam kata, aku tak nak jumpa dengan Allah. Sebabnya masa aku hidup dulu, aku ada buat satu dosa dengan Allah. Apa dosa Nabi Adam, tuan-tuan? Dosa Nabi Adam apa? Dia makan buah khuldi dalam syurga.
Allah dah kata jangan dekat dengan pohon itu. Maka dia dekat dan dia makan buah khuldi. Menyebabkan Allah murka dan diturunkan Nabi Adam ke dunia. Maka Nabi Adam bertaubat kepada Allah dan akhirnya Allah terima taubatnya. Dan itu Nabi Adam kata, disebabkan satu kesalahan ini yang aku buat, aku tak berani nak jumpa dengan Allah. Kau pergilah jumpa dengan orang lain. Maka Nabi Adam kata, pergilah berjumpa dengan orang lain, iaitu pergilah kalian berjumpa dengan orang selain saya. Pergilah kepada Nabi Nuh. Nabi Adam kata, minta maaf, aku tak boleh tolong. Hari ini hal aku sendiri, nafsi, aku, engkau, kau punya pasal. Maka Nabi Adam kata, cari Nabi Nuh. Pergilah kita ramai-ramai cari Nabi Nuh. Jumpa dengan Nabi Nuh, tanya juga benda yang sama. Wahai Nabi Nuh, boleh tak tolong kami jumpa dengan Allah, cepatkan hari pembalasan. Maka kata Nabi Nuh, minta maaf, hari ini aku tak boleh tolong. Pada hari ini engkau punya pasal, aku punya pasal. Macam itulah terjemahannya, kita nak faham kan. Pada masa tu nafsi, aku, engkau. Minta maaf, aku tak boleh tolong kerana aku juga ada melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kesalahan Nabi Nuh, tuan-tuan? Apa kisah Nabi Nuh? Dia buat bahtera. Dia buat bahtera. Apa yang dosanya? Dia naik bahtera tu manakala anak isteri dia tak naik bahtera. Dan apabila bahtera tu siap, dia doa kepada Allah supaya hancurkan umat dia. Dia doa kepada Allah supaya umatnya dihancurkan. Dan Nabi Nuh merasakan bahawa doanya itu adalah satu dosa. Sebab dia mendoakan supaya kaumnya binasa. Maka kata Nabi Nuh, aku tak boleh bertemu dengan Allah kerana aku pun ada membuat kesalahan. Pergilah kalian berjumpa dengan orang lain. Dah kita ni dah macam ditolak-tolak ke sana kemari, pergi sana sini. Kita pergi jugalah, tuan-tuan. Sebab kita nak cari orang yang boleh menyelamatkan kita, yang boleh membantu kita. Maka pergilah pula kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan berlaku juga benda yang sama. Wahai Nabi Ibrahim, tolong kami. Nabi Ibrahim kata, minta maaf, aku tak boleh tolong kamu pada hari ini. Pada hari ini engkau, aku. Pergilah kamu kepada Nabi yang lain, iaitu Nabi Musa. Jalan lagi kita ramai-ramai cari Nabi Musa. Jumpa dengan Nabi Musa, jawapannya pun tetap sama. Aku tak boleh tolong, minta maaf. Pergilah kalian berjumpa dengan orang lain. Maka pergilah kita beramai-ramai ini nanti bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Wahai Nabi Isa, tolong kami Nabi Isa. Wahai Nabi Isa, kamu adalah seorang utusan Allah. Tolonglah kami. Maka ketika itu Nabi Isa pun memberikan jawapan sama seperti nabi-nabi yang lain. Minta maaf, hari ini aku tak boleh tolong. Kemudian Nabi Isa berkata, pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu kita ini beramai-ramai pergilah bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi kita. Nabi kita ni tengok kita daripada jauh je, tuan-tuan, dia dah kenal itu umatku, mari sini. Nabi panggil kita, tuan-tuan. Dalam ceramah Mau'idur Rasul, penceramah pun mesti ada terangkan tentang kecintaan kita, kasih sayang kita kepada Nabi. Berbanyakkan kita berselawat kepada Nabi. Inilah dia, tuan-tuan, supaya di hari akhirat nanti, di Yaumul Mahsyar nanti, Nabi kenal kita. Kerana apa? Kerana kita hidup kat dunia ni, kita selalu berselawat kepada Nabi. Bukannya selawat dalam waktu semayang aja. Lepas semayang dah tak selawat dah. Nasib baik dekat sini waktu lepas semayang tu selawat tak jalan. Setengah tempat orang tengah selawat, imam tengah selawat, dia keluar. Sedangkan kalau nyanyi lagu negaraku, nyanyi lagu bangsa Johor, jangan gerak.
Kalau gerak siap kau. Macam salah besar kan. Tapi bila selawat saja je. Dia bangun jalan terus keluar. Apa salahnya kita bangun dan hormati selawat sehingga habis, keluarlah. Jadi di hari akhirat nanti ni, di yaumul mahsyar nanti ni, Nabi inilah, Nabi Muhammad inilah yang akan kita jumpa, dan kita akan cakap kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tolonglah kami umatmu, tolonglah kami bertemulah dengan Allah, supaya Allah cepatkan timbangan amal kebaikan dan juga timbangan kita ni nanti. Maka ketika itu Nabi Muhammad berangkat pergi dan tiba di bawah arash. Lantas Nabi bersujud kepada Allah, kemudian Allah mengajari aku lafaz pujian dan sanjungan kepadanya. Kemudian Allah berfirman, wahai Muhammad, angkat kepala kau. Ini terjemahan kita, tapi terjemahan Allah tak cakaplah macam tu. Ini kita cakap, wahai Muhammad, kata Allah, angkat kepala kau. Tadi Nabi sujud, angkat kepala. Angkat kepalamu ya Muhammad, mintalah apa sahaja yang kau nak minta, aku akan perkenankan. Nabi je tuan-tuan yang berani pergi jumpa dengan Allah. Nabi lain semua tolak. Disebabkan kita ni umatnya, Nabi pergi bertemu dengan Allah, walaupun pada ketika itu dikabarkan Nabi-Nabi yang lain memberitahu bahawa Allah murka pada hari itu. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, maka Allah kata, wahai Muhammad, mintalah apa kau nak minta, aku akan bagi. Dalam riwayat yang lain, tuan-tuan, kemudian Nabi Muhammad berkata, pohonlah syafaat, nescaya engkau akan diberikan syafaat untuk umatmu. Lalu baginda mengangkat kepala dan berkata, umatku ya Allah, umatku, umatku, masukkanlah ke dalam syurga. Maka ketika itu Allah berfirman, wahai Muhammad, masukkanlah ke dalam syurga sekolongan umatmu daripada kalangan mereka yang tidak dihisap melalui pintu yang di sebelah kanan daripada pintu-pintu syurga. Senang kata macam inilah tuan-tuan. Bila Nabi Muhammad sujud, Allah kata, wahai Muhammad, angkat kepala, minta apa yang kau nak minta. Maka Nabi Muhammad minta, ya Allah, selamatkan umatku. Maka Allah berfirman, wahai Muhammad, engkau pilihlah di antara umatmu ini siapa yang engkau nak masukkan ke dalam syurga, kau masukkanlah mereka ke dalam syurga tanpa dihisap. Tak ada hisap tuan-tuan, tak ada timbangan amal kebaikan kejahatan itu, tak ada timbang. Dan ada riwayat mengatakan bahawa di antara umat Nabi yang masuk ke dalam syurga itu seramai 70,000 orang sahaja. 70,000 orang di kalangan umat Nabi yang akan Nabi pilih untuk dimasukkan ke dalam syurga tanpa dihisap. Tak adalah lalu sirat, titian sirat tu tak ada, terus masuk syurga. Adakah kita termasuk dalam golongan yang akan dipilih oleh Nabi nanti tuan-tuan? Ini kita kena muhasabah diri kita. Dah tertentulah tuan-tuan, ahli keluarga Nabi, para sahabat Nabi dah tertentulah Nabi akan pilih masuk ke dalam syurga. Mereka akan masuk dulu. Para sahabat akan masuk dulu. Pernah ada satu riwayat mengatakan bahawa para sahabat Nabi ni bilangannya lebih daripada 70,000. Kalau semua para sahabat Nabi ni Nabi masukkan ke dalam syurga, kita ni macam mana pula? Jadi adakah kita ni selayaknya boleh dipilih oleh Nabi untuk masuk ke dalam syurga? Boleh tuan-tuan, tak mustahil. Sebab itulah kita ini jadilah umat Nabi yang selalu ingat kepada Nabi, yang sayang dan cinta kasih kepada Nabi. Ini apa yang Nabi buat, kita tak buat. Apa yang Nabi larang, kita buat. Macam mana nanti dekat akhirat nanti, kat yaumul mahsyar nanti, kita nak dapat syafaat daripada Nabi. Jadi saya rasa itu saja tuan-tuan untuk kuliah bulan ini. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan akan memberikan sedikit ilmu, sedikit kefahaman, dan mudah-mudahan tuan-tuan boleh sampaikan kepada rakan-rakan kita yang tak hadir dalam ni. Tapi yang tengok Facebook live tu bolehlah kan. Ni tengah live kan. Tengok kat rumah kan sambil makan kacang. Tengok ceramah dekat handset YouTube live,
makan kacang. Kita kat masjid tak boleh. Jangan makan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita dipanjangkan usia, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada bulan hadapan. Insya-Allah. Jadi marilah kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.